Mana? Nyamuk ni? Nyamuk. Cái bự rồi. Cái bự. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang mengizinkan untuk kita berada pada malam ini dalam siri kita melihat kepada pengajian akidah berdasarkan kitab Qawaidul Aqaid yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dengan tajuk itu sendiri kita telah faham bahawa dalam memahamkan perkara akidah ini ada kaedah-kaedah dia, yang mana bila seorang itu berpegang kepada prinsip dan kaedah ini, usul dan kaedah ini, orang itu tidak akan lari daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah, yang akan terselamat daripada yang Nabi sebut bahawa akan berpecah umat aku ini kepada 73 golongan, yang kesemuanya akan tidak terselamat kecuali satu saja, iaitu apa yang dipegang oleh Nabi dan diikuti oleh para sahabat Nabi. Kita dah berada perbincangan pada wa annahu mustawin 'alal 'arsy, kan? Situ dah. Sesungguhnya dia istiwa atas arasy. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemudiannya Imam Ghazali pada membincangkan pengertian bagi makna mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Maka disebut bagaimana menyalahi Allah bagi sekalian yang baharu. Maka kita lihat kepada makhluk ini bahawa makhluk itu bertempat. Kita lihat bahawa makhluk itu kewujudannya terhad. Kita lihat makhluk ini dikengkung atau duduk dalam sistem masa. Kita lihat makhluk ini dia ada jihah, dia ada arwah, dia ada kedudukan.
dan lain-lain lagi sifat yang mana sifat ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seterusnya Imam Ghazali rahimahullah bawa satu permasalahan, iaitu yang kita sebut sebagai ayat al-mutasyabihat, ayat-ayat muhimah li tashbih, ayat-ayat yang memberi sangkaan ada makna penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Dan benda ini berlaku sampai sekarang, polemik berkaitan dengan pemahaman ayat mutasyabihat ini tidak pernah sudah, sentiasa dan berlaku. Apabila kita maklum dah Al-Quran ini turun dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab ini turun kepada golongan yang ketika itu memahami bahawa bahasa Arab ini ada makna zahirnya, ada makna yang dipaham secara hakikat, ada makna kinayah, ada makna kita panggil sindiran kata ataupun makna metafora. Yang mana bahasa kita dan bahasa-bahasa lain pun ada. Bahkan dalam bahasa Arab sendiri itu lagi hebat. Bagaimana ketinggian sastra balaghahnya, bagaimana ketinggian perumpamaan yang Allah Ta'ala buat. Maka orang Arab yang turun bahasa Arab kepada mereka, Al-Quran turun dengan bahasa Arab ini, mereka bila dengar ayat seumpamanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka dengar ayat ayatullah fawqa aydihim, mereka dengar ayat wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, mereka dengar ayat-ayat berkaitan dengan ayat mana lagi, yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujud. Mereka dapat faham bahawa pengertian ini ada makna dia, dan makna itu sesuai dengan konteks ayat dia. Mereka tidak faham secara literal begitu, secara makna zahir. Kerana mereka pasti bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan ini dia tidak bersifat dengan sifat makhluk. Bila begitu, Imam Ghazali rahimahullah mengatakan wa annahu mustawin 'alal 'arsy, bahawa Allah Taala itu mustawin 'alal 'arsy, dia beristiwa atas arasy. Ini juga kita kena faham bahawa mengisbatkan istiwa Allah itu sabit dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, thumma istawa ila sama', thumma istawa ila al-'arsy. Dalam surah Jadah pun ada. Jadi ayat-ayat berkaitan Allah istiwa atas arasy itu sabit dengan Al-Quran. Banyak ayat. Maka kita kena beriman bahawa Allah beristiwa atas arasy. Allah beristiwa. Cumanya lagi, kenapa tak habis-habis isu ini? Kerana khilafnya pada penafsiran istawa tersebut. Situ dia. Orang yang menolak Allah beristiwa, itu dia seakan-akan tolak ayat Quran. Ni berat ni. Sebab itu, kita walaupun sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah ni, mereka tidak sama sekali menolak istiwa itu. Orang yang kata Tuhan tak istiwa, orang tu tak faham sebenarnya. Dia kata Tuhan tak istiwa. Mana boleh kata Tuhan tak istiwa? Kerana lafaz istiwa itu, istawa itu datang dalam Al-Quran. Tidak boleh kita nafikan. Dan yang berlaku ni, yang marah takwil, yang marah makna istiwa dengan makna duduk, istiwa dengan makna bersemayam tu, khilafnya pada apa makna istiwa. Kena faham tu betul ni. Kalau faham ni, insya-Allah tak berlaku pertelikahan lah antara pihak yang kita mendakwa mereka itu salaf dan pihak yang mendakwa ahli sunnah wal jamaah ni Asy'ariyah Maturidiyah. Takkan berlaku. Sebab apa? Sebab kita tahu di mana titik perkhilafan, titik perbezaan tu, iaitu pada makna istawa. Dari segi makna, dari segi lafaz, kita kena i'tikad bahawa Allah bersifat dengan istiwa, dan Allah menisbahkan istiwa pada dirinya. Summa stawa 'alal 'arsy, summa stawa 'alal 'arsy. Maka di sini Imam Ghazali kata bahawa dan sesungguhnya dia istiwa atas arasy. Penterjemah mengekalkan menggunakan perkataan istawa. Istawa. Sebab itu lafaz Al-Quran. Bahkan ulama majoriti atau pandangan muktamad dalam mazhab Asy'ariyah, ayat-ayat mutasyabihat ini kita tak boleh terjemah kepada bahasa lain. Hak tu jalan paling selamat. Bila dalam Quran sebut Allah istawa, istawa. Tuhan beristiwa, Tuhan beristiwa. Yadullah, ya lah terjemah. Terjemah ya tu ya lah. Faham tak? Ya tu bahasa Arab.
terjemahan secara literalnya, makna terjemahan betulnya tangan. Tapi bila kata yadullah, kita jangan kata tangan. Hak ni pandangan yang paling kuat dalam mazhab ahli sunnah, dia tidak benar. Imam disebut oleh Imam Ghazali. Kerana apa? Kerana bila kita telah mengeluarkan kalimah bahasa Arab kepada bahasa Melayu, jadi maknanya boleh jadi sikit. Nampak tak? Makna tu boleh jadi makna tak sama banyak dengan makna yadun. Yadun bahasa Arab. Apa makna yadun? Kuasa boleh, tangan anggota boleh, kekuatan boleh, penguasaan boleh, kaki tangan boleh, banyak. Tapi bila kita terjemah yad dengan makna tangan, mungkin maknanya tak sama banyak dengan makna yang disebut dan dibawa oleh bahasa Arab. Sebab itu pandangan yang kuatnya dalam mazhab Asy'ariyah, lafaz-lafaz yang memberi waham, memberi sangkaan penyerupaan ni kita kekalkan dengan lafaz tersebut. Kalau sebut ya Allah, tak apa, sebab Tuhan kata ya. Jangan kita nafi Tuhan tidak ada baginya ya. Tu salah. Ini golongan Mu'attilah. Mu'attilah ni orang yang menafikan Tuhan bersifat, padahal Tuhan sendiri mengata yadullah. Bila kita menafikan ya bagi Tuhan, kita nafi seakan menafikan ayat Quran. Jadi ahli sunnah yang sebenar, dia tidak nafi ya itu sifat Tuhan, ya itu Tuhan nisbah kepada dirinya. Samalah dengan di sini dengan istawa atau istiwa yang kita maksudkan di sini. Jadi jalan yang dibuat oleh penterjemah ni baik. Dia kata apa? Dia kekalkan dengan mana istawa. Dan dia istiwa atas arasnya alal wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradahu. Sebagaimana yang dia sebut, sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, maka begitulah kita beriman. Dengan makna yang dia mahu, dia kehendaki. Makna apa Tuhan nak? Ikut Tuhan lah. Makna kita serah makna kepada Tuhan. Ini merujuk kepada mazhab tafwid. Bil ma'na alladhi aradahu, dengan makna yang dimaksudkan Tuhan. Allah beristiwa. Apa makna istiwa? Istiwa yang Tuhan nak. Istiwa yang layak dengan Tuhan, yang Tuhan maksudkan. Dah kita tahu tak? Kita tak tahu. Kita serahkan makna kepada Allah. Ini namanya tafwid. Tafwid ni makna serah. Serah. Bukan maknanya kita tak tahu ya makna apa. Ni ada juga orang yang menuduh mazhab tafwid ini mazhab tajhil, mazhab menjahilkan, mazhab jahil. Sebab apa? Dia kata munasabah tak tahu makna ya. Yadullah, kita kata Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih tahu dengan makna yadullah itu. Tiba-tiba dia tuduh orang kata gini, munasabah ya tak tahu makna. Tak ke pelik? Sekarang ni bukan isu kita tak tahu makna ya. Ya itu semua orang tahu. Hatta budak sekolah yang mengaji tadika pasti dah dia belajar kan yadun tangan, rijlun kaki, wajhun muka, uzunun telinga, anfun hidun, famun mulut. Yadun mudah. Tapi adakah ya dengan makna tangan tu sesuai kita nak nisbah kepada Tuhan? Itu soal dia. Jadi salaf yang mentafwidkan makna, bukan makna mereka tak tahu makna ya, tetapi ya nisbah kepada Tuhan tu apa maksudnya? Hak tu kita serah ke Tuhan. Yang inilah datang pandangan ulama salaf bila baca ayat-ayat sebegini, amirruha kama ja'at, lalu saja baca sahaja sebagaimana datang, jangan ditanya makna apa. Tafsiruha qira'atuha, tafsiran bagi ayat ini ialah bacaannya. Kita baca dan tafsiran ni ialah bacaannya saja. Kita tidak bahas-bahas apa makna ya pula kanan ke kiri. Itu yang jadi makna apabila seorang itu masih tidak boleh mengeluarkan diri daripada pemahaman Tuhan tu mesti jenis macam makhluk juga. Maka dia akan cari jalan nak letak kata ya ni tangan. Pula tangan pula dibincang tangan kanan saja ke kiri ke dua-dua kanan. Jadi masalah ni. Makna pemikiran tu masih pemikiran masih tidak matang lagi. Kita kata macam budak-budak lagi lah, tak matang lagi. Baik. Okey, jadi dengan makna yang dikehendaki oleh Allah, istiwa bil makna alladhi arada. Okey, kita tengok
kenapa ulama salaf, jumhur di kalangan salaf ni dia serah makna ke Tuhan? Pertamanya kerana istiwa ini ada banyak makna. Kalau kita boleh tengok sini, antara yang disebut makna istiwa di sini diletak ada lebih kurang 9 makna istiwa. Pertamanya ialah saya baca at-tamakkun wal istiqrar. Istiwa makna tetap dan duduk, menetap. Makna contoh saya duduk atas kursi ni, saya istiwa atas kursi. Makna tu kok. Dah adakah layak kita kata Tuhan tu duduk? Ni bila faham Tuhan ni macam makhluk, maka dia bayang Tuhan tu duduk. Duduk pula duduk sila. Bodoh. Duduk pula duduk macam tu. Ni salah belaka ni. Ini pemahaman, ada pemahaman musyabbihah dalam otak ni. Jadi ada makna tamakun. Kemudian makna istiqamah wal i'tidal, makna tegak dan lurus. Itu makna istiwa juga. Fastawa ala suqih. Dalam surah Al-Fat Tuhan sebut tanaman tu bila bijiring, contoh padi gandum, dia masak, dia tegak. Mula-mula tanam padi kan, bila dah kuat dia gagah. Fastawa ala suqih. Kemudian ada makna penyempurnaan, tamam. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Apabila besarnya bila seorang dia dewasa, dia wastawa, dan sempurna akal, sempurna kejadian tubuh. Makna istiwa kok. Makna istilak dengan qahr. Istawa ada makna istilak, menguasai, menggagahi. Makna istiwa juga. An-nudju, masuk